Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Fauzahani binti Mat Yusof bersama dengan rakan Dr. Muhammad Anwar Abdullah. Kami telah membuat kajian yang bertajuk Isu dan Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran Siswa Guru Meja Pendidikan Khas dalam Program Pendidikan Inklusif, satu kajian kes. Kita tahu bahawa hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan kemasukan para pelajar atau murid yang ingin ke sekolah, di mana kita atau kementerian berhasrat dengan mengatakan zero penerimaan dengan tangan terbuka sesiapa sahaja anak murid yang diterima masuk ke sekolah. Manakala oleh disebabkan itu, maka kita perlu kepada kepakaran guru-guru pendidikan khas sebagai satu elemen terpenting bagi menjayakan hasrat berkenaan. Cabaran kepada guru pendidikan khas yang berperanan secara langsung untuk membangunkan modal insan murid berkeperluan khas dalam proses perkembangan pembelajaran. Di Institut Pendidikan Guru Malaysia, kami menamakan meja pendidikan khas bagi menyediakan guru pendidikan khas kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu apabila mereka ini keluar dihantar ke sekolah-sekolah untuk menjalankan tugas sebagai guru pendidikan khas. Siswa guru ini menerima pengajaran dan pembelajaran selama tempoh 5 tahun di IPG sebelum ditempatkan di mana-mana sekolah yang memerlukan khidmat mereka. Siswa guru ini sepanjang 5 tahun itu, pada semester 5 mereka dikenaki menjalani praktikum yang dinamakan fasa 1 dan pada semester 7 bagi menjalani fasa 2. Dan setiap fasa itu akan mengambil masa selama 12 minggu. Rasional kajian kami jalankan ini adalah kajian ini perlu dilakukan agar permasalahan asas yang dapat dikenal pasti dan boleh dibuat penambahbaikan demi untuk melahirkan siswa guru atau guru ke sekolah dalam keadaan yang berkualiti dan cemerlang. Penyelidikan yang mendalam dapat dilakukan demi melahirkan guru pendidikan khas yang berkualiti, menepati objektif praktikum siswa guru IPGM dan dapat memenuhi aspirasi pendidikan negara. Manakala kepentingan kajian ini, dapatan kajian kelak akan dapat kita selidiki dengan lebih mendalam dan saranan penambahbaikan dapat kita lakukan. Dan boleh dijadikan panduan kepada para pembuat dasar dan daripada hasil kajian juga dapat mencetus kepada kajian yang lebih mendalam serta boleh dibawa kepada bidang-bidang yang lebih terbuka. Manakala objektif kajian kami kali ini adalah bagi mengenal pasti secara mendalam masalah semasa PDPC dalam program pendidikan inklusif yang dihadapi siswa guru semasa praktikum. Manakala yang kedua, objektif kajian adalah mengenal pasti keperluan yang masih belum dipenuhi, iaitu jika ada kelumpangan-kelumpangan bagi menghasilkan siswa guru yang mantap dalam memenuhi aspirasi pendidikan khas itu sendiri. Oleh itu kami di pihak pensyarah di IPG ingin sekali mengetahui apakah masalah-masalah yang timbul dan kita cuba sedaya upaya bagi memperbaiki sistem ataupun proses bagi memantapkan siswa guru ini. Oleh itu, soalan kajian adalah yang pertama, apakah masalah yang besar yang dihadapi oleh siswa guru dalam PDPC dalam program pendidikan inklusif di sekolah dan melibatkan guru pendidikan khas itu sendiri. Dan yang kedua, di mana keperluan yang masih perlu diberi penekanan agar dapat menghasilkan siswa guru yang lebih mantap. Ini beberapa literature dan sebenarnya banyak literature yang kita telah dapat dan ini di antaranya, di mana ini adalah satu kajian kes
Dan kajian kes ni boleh kita buat pada seorang individu ataupun sekumpulan individu, sekumpulan sosial, satu organisasi atau sesebuah institusi. Daripada Ari Jacob dan Azaweh 2006. Manakala jika guru ini memang tidak lari daripada penyampaian ilmu dan juga pengurusan bilik darjah. Jadi kita menggunakan rajah seperti yang dinyatakan oleh James 2014, iaitu berpandangan bahawa pemberatan yang diberikan oleh guru dalam kedua-dua dimensi haruslah sama, iaitu dimensi pengurusan bilik darjah dan juga penyampaian ilmu. Manakala James dalam ini Marinda Muhammad Amin dan Nur Azmah Osman 2019 menjelaskan pengajaran berkesan mengandungi pembahagian masa, iaitu 15% untuk pengelolaan bilik darjah, 50% untuk penyampaian ilmu dan 35% untuk pengawasan dan penyeliaan kerja pelajar. Ini yang kita gunakan apa yang disarankan oleh James. Okey. Manakala kredibiliti guru turut ditentukan dalam perancangan dan pemilihan bahan pengajaran yang bersesuaian. Sebab itu kita di IPG sangat-sangat melihat dan memberi ilmu tentang pedagogi dalam pendidikan ini untuk menghasilkan kualiti guru kita dengan mantap. Okay. Ini juga yang disarankan oleh Muhammad Sahandri Ghani dan Saifuddin Kumar yang menyatakan kredibiliti guru turut ditentukan dalam perancangan dan pemilihan bahan pengajaran yang bersesuaian. Guru juga perlu memikirkan pendekatan pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid apabila mengajar. Noreti Bu dan Wong 2010. Halangan kepada keberkesanan komunikasi guru dalam bilik darjah ialah sikap atau tingkah laku dan sosio-emosi guru itu sendiri. Muhammad Khairuddin Abdullah, Khalid Haji Johari, Yusof Eng dan juga Halimah. 2014. Guru pendidikan khas perlu kepada tahap pengetahuan yang tinggi dan kebijaksanaan untuk menguruskan tingkah laku murid secara profesional, berlandaskan falsafah dan teori tingkah laku yang bersesuaian. Nuraini Ahmad dan Nur Hafizah Abu Hanifah 2015. Metodologi memandangkan kami sebagai pensyarah pembimbing dan juga bila pelajar keluar praktikum di sekolah-sekolah yang kita telah tetapkan, mereka juga akan memperoleh guru pembimbing bagi membimbing mereka di sekolah. Manakala pensyarah dalam beberapa kali akan datang untuk membimbing dan berbincang bersama-sama guru pembimbing serta siswa pelatih. Bagi siswa guru bagi melihat perkembangan dan juga penerapan ilmu yang mereka dah pelajari, teori-teori yang mereka pelajari di IPG untuk diaplikasikan di sekolah. Untuk kali ini, dua orang pelajar ini yang telah ke sekolah bagi menjalani praktikum 2 ya. So disebabkan itu pemilihan peserta kajian ini adalah berdasarkan persampilan tujuan, iaitu purposive sampling. Ini juga berdasarkan pendapat Ari et al. Yang menyatakan bahawa persampilan bertujuan berguna untuk kajian yang berkaitan dengan sikap dan pendapat. Kita akan menjurus kepada objektif kajian yang telah saya nyatakan tadi. Kajian kes ini melibatkan 2 orang siswa guru meja pendidikan khas, manakala minor mereka adalah matematik. Mereka telah menjalani praktikum kali kedua selama 3 bulan di sebuah sekolah yang mengamalkan program pendidikan inklusif. Kalau dilihat kepada tajuk kita tadi, iaitu isu dan cabaran pengajaran dan pembelajaran siswa guru meja pendidikan khas dalam program pendidikan inklusif. So di sini kita melihat kepada responden kita ini, di mana mereka adalah meja pendidikan khas. Tetapi matematik mereka
mengajar dalam arus perdana. Merujuk kepada borang bimbingan praktikum elektif teras yang digunakan pakai pada masa kini terbahagi kepada 4 bahagian. Dalam kajian ini hanya satu bahagian saja yang diambil kira, iaitu bahagian A, iaitu perancangan dan pelaksanaan, di mana di bawah perancangan dan pelaksanaan ini ianya mempunyai 15 aspek. Tetapi dalam kajian ini kita hanya mengambil 2 aspek sahaja yang merangkumi dan berkaitan dengan objektif kajian, iaitu aspek C, strategi pengajaran dan pembelajaran siswa guru kita, dan aspek E, iaitu unsur kemahiran berfikir aras tinggi, kebat atau HOT. Aspek ini dipilih berdasarkan dokumen analisis data keseluruhan yang menunjukkan peratusan 2 aspek ini adalah yang rendah setelah pelajar yang terdahulu kembali daripada praktikum. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, 2 responden kita ini, siswa guru kita ini, apabila mereka mengajar mata pelajaran matematik, seorang mendapat kelas darjah 3, manakala seorang lagi darjah 4. Dan dalam kelas itu, murid ada seramai 18 orang dan juga dalam 16 orang. Dan setiap kelas tersebut ada 3 orang murid berperluan khas yang asalnya dari pendidikan khas, di mana gurunya telah menyarankan mereka ini boleh masuk ke arus perdana. Okey, daripada situ kita sebagai pensyarah pembimbing, kami telah pergi sebanyak 5 kali dan berbincang serta mendapat report daripada guru pembimbing serta guru pelatih sendiri, siswa guru kami sendiri. Maka dapatan dan perbincangan kita dapati bahawa responden A dan responden B kedua-duanya membuat kesalahan yang sama, iaitu tidak menyediakan lambaran kerja yang pelbagai tahap. Memandangkan mereka ini mengajar subjek matematik di bawah tajuk-tajuk yang mengikut rancangan tahunan yang telah disusun, didapati kedua-duanya masih hanya menggunakan 1 lembaran kerja kepada semua pelajar. Sedangkan kita tahu bahawa penerimaan pelajar, apatah lagi dalam kelas tersebut memiliki murid berperluan khas, maka ini sudah tentu penerimaan dalam kelas tersebut ada tahap-tahapnya. Ada yang faham cepat, ada yang sederhana maupun yang lemah. Oleh demikian, sepatutnya lembaran kerja juga kita bahagikan kepada 3 tahap ini sekurang-kurangnya. Yang pandai kita bagikan lembaran kerja lebih kepada soalan-soalan pengukuhan, manakala yang sederhana soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep yang kita terangkan hari tersebut, dan yang lemah itu kita boleh bimbing satu persatu. Tetapi ini tidak berlaku tuan-tuan dan puan-puan dalam beberapa kali ataupun kali pertama dan kedua yang kita telah pergi, tapi setelah bimbingan itu mereka cuba untuk mengadakannya lah. Sebab apa perkara ini kita highlightkan? Ini kerana ini adalah praktikum kedua. Kalau praktikum pertama kita boleh terima lagi. Okey, dan di sinilah kita akan selidik dengan lebih mendalam lagi dengan menggunakan metodologi mungkin temu bual bersama dengan siswa guru tersebut dan juga guru pembimbing, dan melihat kepada suggestion-suggestion yang diberi. Manakala yang kedua adalah strategi PDPC, juga sangat lemah dan tidak kreatif dan seperti mana yang kita jangkakan. Kita mengharapkan para pelajar ini, memandangkan mereka telah pergi kepada fasa kedua, dapat menghasilkan satu PDPC yang sangat baik untuk menimbulkan suasana yang sungguh seronok, ceria dan memberi satu rangsangan kepada pelajar untuk terus berfikir seronok, menerima dengan mudah
dan kerjasama yang baik dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku pada awal-awal praktikum tersebut, kita dapati macam disusun hanya begitu saja. Set induksi iaitu pengenalan awal, kemudian diterangkan konsep dan diberi contoh di papan tulis ataupun menggunakan LCD, pancaran daripada PowerPoint yang digunakan. Lepas itu diberi lembaran kerja. So, ini keadaan yang diharapkan boleh dibuat perubahan yang drastik sebab ini merupakan praktikum yang kedua. Manakala dapatan kita yang terakhir, kita dapati bahawa tahap persoalan dan responden A adalah ia mengemukakan semasa PDPC itu berada pada tahap kemahiran berfikir aras rendah. Aras rendah yang dimaksudkan di sini adalah apabila soalan yang dikeluarkan kepada murid, murid hanya perlu menjawab ya atau tidak, betul atau salah. Ini tahap yang paling rendah lah, iaitu dari segi pengetahuan. Atau atas sikit adalah pemahaman. Sedangkan penerapan kebat telah kita beri kepada mereka. Jadi teknik penyoalan-penyoalan ini adalah segak satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh siswa guru kita bagi mencungkil dan merangsang pemikiran murid untuk lebih pergi ke arah taksonomi Bloom yang lebih tinggi, seperti mengkelaskan, mencirikan, menganalisis, mensintesis. Ini adalah kemahiran-kemahiran guru yang perlu ada bagaimana untuk menghasilkan soalan ke arah rangsangan untuk pelajar memikir dengan lebih aras yang tinggi. Dengan itu, daripada apa yang kita telah tengok daripada dokumen kita, daripada temu bual kita, daripada pemerhatian kita, so didapati kesimpulannya, didapati bahawa guru-guru ini perlu bersedia dan mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan dengan kebat agar elemen kebat ini dapat kita terapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Termasuklah kemahiran-kemahiran penyoalan. Bagaimana kita nak mencungkil agar pelajar dapat berfikir dengan lebih tinggi arasnya. Okey, yang kedua, pengetahuan, kemahiran serta sikap guru akan menjadi penentu dalam menjayakan pelaksanaan elemen kebat ini dan juga pengurusan strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita faham bahawa guru-guru ini juga mempunyai kekangan-kekangan tertentu. Kita faham itu. Tetapi dengan kita nak melihat bahawa sepanjang tempoh 5 tahun mereka bersama dengan kita, dari segi teori itu, apakah aplikasi ataupun amalinya perlu ditunjukkan dengan jayanya. Dan yang ketiga adalah dari segi pengurusan tingkah laku, merupakan satu aspek penting yang harus diketahui dan difahami oleh setiap guru pendidikan khas, utamanya guru pendidikan khas yang baru melapor diri dalam perkhidmatan. Sebab itu apabila guru-guru ini dah grad dan mereka dihantar ke sekolah, kita mengharapkan pihak sekolah memberi mentor agar kesinambungan ataupun membimbing ataupun memberi khidmat nasihat dan juga saling membincang antara guru pelatih yang fresh ini dengan guru yang telah berada di sekolah dan berpengalaman. Sebab guru-guru, siswa guru ini berpengalaman mereka adalah pada waktu praktikum 1 dan 2 itu. Dan diharapkan apabila mereka dah keluar ke sekolah, pihak sekolah dapat memberi mentor pada mereka agar diteruskan bimbingan itu serta beberapa cadangan yang lain. Dan selepas tahun, kami di pihak IPG akan mengeluarkan soal selidik bagi menilai
kepakaran yang telah mereka miliki itu, dan juga kita nak dapatkan feedback supaya kita akan terus sama-sama memberi bimbingan dan juga membuat penambahbaikan ke arah menghasilkan guru pendidikan khas yang lebih berkualiti, yang mahir untuk membimbing pelajar pendidikan khas dan juga membimbing rakan sebaya di kalangan guru agar mereka juga faham tentang murid berkebutuhan khas ini untuk diterapkan kepada guru di arus perdana. Manakala proses amalan profesional iaitu praktikum ini perlu dibimbing dengan serius oleh guru pembimbing maupun pensyarah pembimbing, terutamanya pada praktikum pertama. Sebab apabila mereka masuk pada praktikum kedua, diharapkan masalah-masalah kecil yang timbul telah kita atasi pada masa praktikum pertama. Sedangkan kajian ini kita buat pada praktikum kedua dan kita dapati bahawa masalah-masalah ini sepatutnya telah kita atasi pada masa praktikum pertama lagi. Manakala praktikum kedua ni diharapkan dia dah menjurus ke arah kecemerlangan. Dan yang terakhir, bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran guru untuk menguruskan tingkah laku murid bermasalah pembelajaran, apabila mengajar, maka kerjasama kolaborasi antara JPN dan juga IPG dan juga PPD maupun agensi-agensi yang terlibat dengan pendidikan agar sama-sama kita memberi ruang dan peluang sentiasa mengadakan bengkel-bengkel, kursus, perjumpaan, kolokium dan seminar agar perkara ini kita boleh tebarluaskan dan kita jika ada masalah kita boleh atasi bersama-sama dan kita boleh buat penambahbaikan agar hasrat yang sama untuk kita menghasilkan guru kita yang berkualiti, yang mampu mengurus diri dan juga murid seterusnya akan menghasilkan masyarakat yang cemerlang dan seimbang. Sekian, terima kasih daripada saya dan rakan Dr. Anwar bin Abdullah dan terima kasih pada semua yang sudi dengar tentang berkongsi tentang kajian yang telah kami lakukan agar ianya dapat memberi manfaat bersama. Sekian, terima kasih.